Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran solah darjah 5. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu qasar dan jamak, muka surat 59 hingga 67. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membezakan qasar dan jamak dengan betul. Kemudahan bagi orang musafir. Sembahyang itu wajib. Sembahyang ini wajib. Keharusan mengumpulkan dua sembahyang fardu dalam satu waktu adalah salah satu daripada rukhsah atau kelonggaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Ini menunjukkan bahawa sembahyang adalah kewajipan yang sangat dititik beratkan dan mesti dilakukan dalam apa jua keadaan sekalipun. Maksudnya di sini Allah mewajibkan kita ni melakukan solat walaupun kita ni di dalam keadaan bermusafir. Betapa Allah mewajibkan, mengkuatkan sembahyang itu di dalam kehidupan kita ni seharian. Sama ada tani di dalam musafir ataupun tidak dalam musafir. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ni dengan kasih sayangnya. Orang yang bermusafir itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala special. Apa specialnya tu? Iaitu Allah menyuruh kalau sesiapa yang dalam musafir boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak. Bermusafir tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sembahyang. Anda ada alasan, mesti jua sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemudahan dan keringanan dalam sembahyang kepada orang musafir seperti berikut. Sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isya. Maksudnya di sini sembahyang qasar itu dipendekkan. Mana-mana sembahyang wajib yang 4 rakaat itu dipendekkan menjadi 2 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isya. Sementara maksud sembahyang jamak ialah dihimpunkan, iaitu menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dalam satu waktu dan menghimpunkan sembahyang fardu maghrib dan isya dalam satu waktu. Maksudnya di sini zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, dihimpunkan menjadi 4 rakaat. Lepas satu disembahyang di dalam waktu salah satu daripada antara zuhur dan asar itu. Sementara maghrib dan isya, maghrib mesti stay 3 rakaat. Isya boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Lepas satu dihimpunkan di dalam waktu isya ataupun di dalam waktu maghrib. Okay. Jamak takdim ialah menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dan ditunaikan dalam waktu zuhur. Dan menghimpunkan sembahyang maghrib dan isya dan ditunaikan dalam waktu maghrib. Maksudnya takdim ni diawalkan. Jamaah tu diawalkan. Contoh sembahyang zuhur dengan asar. Sembahyang zuhur dan dengan asar itu dibuat di dalam waktu zuhur. Misal contoh kalau waktu maghrib dengan isya, sembahyang yang dua tadi itu, iaitu maghrib dan isya itu ditunaikan di dalam waktu maghrib. Tu kalau jamak takdim diawalkan. Kalau jamak takhir diakhirkan. Maksudnya di sini menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dan ditunaikan dalam waktu asar. Dan menghimpunkan sembahyang maghrib dengan isya dalam waktu isya. Maksudnya di sini, jika sembahyang zuhur dengan asar, bagi orang musafir, ia akan mau jamak takhir, maka ia melakukan sembahyang zuhur dengan asar itu di dalam waktu asar. Ataupun sembahyang maghrib dengan isya itu, orang musafir itu akan melakukan ia di dalam waktu isya, jika ia berniat jamak takhir. Melakukan sembahyang bagi orang musafir. Sembahyang qasar, kalau sembahyang qasar iaitu zuhur, asar dan isya.
Kalau sembahyang jamak terbagi kepada dua, jamak taqdim dan jamak takhir. Sementara sembahyang qasar dan jamak itu qasar dan jamak taqdim, qasar dan jamak takhir. Perkiraan bagi musafir. Orang yang musafir adalah dikira setelah keluar kawasan semasa menemui sungai, parit, kotak, sempadan atau kawasan yang tidak ada bangunan lagi. Berakhir, orang yang musafir ialah apabila memasuki kawasan permulaan musafir tadi. Maksudnya di sini ia berjalan sepanjang perjalanannya ke menuju tempat kendiaganya tu ia dipanggil musafir. Kedudukan orang yang bermusafir telah sampai ke tempat yang ditujunya adalah seperti berikut. Yang pertama, jika ia berniat sebelum sampai ke tempat tujuannya bahawa ia singgah saja atau menetap selama 4 hari, tidak termasuk hari pergi dan balik, maka selesai perjalanannya apabila ia sampai di tempat berikut dan ia tidak dikenakan musafir lagi. Jika ia tidak berniat sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka selesai perjalanannya apabila ia tinggal berhenti di tempat tersebut dan ia mengetahui bahawa urusannya, hajatnya di tempat itu tidak akan selesai dalam tempoh 4 hari selain hari sampai dan hari balik. Yang ketiga, jika ia tidak berniat sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka perjalanannya dikira selesai apabila ia menetap 4 hari di tempat itu, selain dari hari sampai dan hari balik. Contoh yang keempat, jika ia tidak berniat sebelum sampai ke tempat tujuannya dan ia mengetahui bahawa urusannya, hajatnya di tempat itu boleh selesai dalam tempoh 4 hari, selain hari sampai dan hari balik, maka perjalanannya belum dikira selesai di tempat itu dan ia masih seorang musafir. Dalam pada itu, jika urusannya, hajatnya itu diharapkan dapat selesai pada bila-bila masa, maka ia akan dikira sebagai musafir selama 18 hari di tempat itu. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Pelajaran ini akan bersambung lagi di episod yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.